Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut, mari saya perkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Nur Atira binti Syamsuddin dan saya sendiri Nurliana Syamimi binti. Tajuk kajian kami adalah analisis kurikulum KBSR, KBSM, KSSR dan KSSM sebagai usaha kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan dan pemupukan integrasi nasional di sekolah. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita mengetahui apa itu kurikulum. Mengikut Hilda Tabak, kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai-bagai hal mengenai proses pembelajaran dan potensi individu. Di Malaysia, kurikulum dirancang untuk memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Pusat Perkembangan Kurikulum dari Kementerian Pendidikan Malaysia yang menggubal kurikulum rasmi di sekolah rendah dan sekolah menengah seperti KSSR dan KSSM. Kurikulum rasmi menjadi panduan asas kepada penulisan buku teks, persediaan mengajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk semua peringkat persekolahan. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah merupakan kurikulum formal yang berlandaskan matlamat pendidikan negara. Seterusnya, mari kita melihat apa itu konsep kesamarataan pendidikan dan integrasi nasional. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat bagi mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan di Malaysia. Akses ialah bagi setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Manakala equity bermaksud sistem pendidikan berprestasi tinggi tanpa mengira kedudukan geografi jantina dan latar belakang sosioekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang 20. Kerajaan berhasrat untuk memberi akses pendidikan kepada semua murid tanpa mengira kaum, jurang tempat tinggal di bandar atau luar bandar serta sosioekonomi murid. Setiap warga negara Malaysia mendapat peluang pendidikan yang sama untuk menyelahkan bakat dan potensi masing-masing. Peluang pendidikan Malaysia diberikan kepada semua golongan dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang 2020. Apakah pula integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pengujudan satu identiti yang sama. Jadi usaha kerajaan untuk menggunakan pendidikan untuk mendapatkan keselamatan peluang pendidikan kepada semua warga Malaysia dan seterusnya mewujudkan integrasi nasional di sekolah. Okey, jom kita lihat apa itu kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Perkembangan kurikulum pendidikan sekolah rendah di Malaysia bermula pada tahun 1983 dengan penubuhan kurikulum baru sekolah rendah KBSR. Pada tahun 1993, ia dijenamakan dengan kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dan semakan KBSR dilaksanakan pada tahun 2003. Pada tahun 2011, kurikulum standard sekolah rendah mula ditubuhkan dan dilakukan semakan pada tahun 2017. Ayuh kita berkenalan dengan kurikulum bersepadu sekolah rendah. Matlamat KBSR adalah penekanan utama kepada kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Aspek yang terkandung dalam kemahiran asas 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan 4 operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Bagi mata pelajaran agama Islam, pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus. Penekanan dan tumpuan KBSR ialah seperti kemahiran asas 3M, kemahiran berfikir, nilai merentas kurikulum, bahasa merentas kurikulum, patriotisme merentas kurikulum,
strategi pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan murid, penilaian berterusan serta pemulihan dan penggayaan. KBSR menekankan 7 objektif utama. Objektif kurikulum bersepadu sekolah rendah ialah murid-murid seharusnya menguasai bahasa Melayu dengan baik dan berkesan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Murid-murid boleh menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam mempelajari bahasa Inggeris seperti bertutur, membaca, menulis selaras dengannya sebagai bahasa kedua kebangsaan. Yang ketiga, murid-murid harus menguasai kemahiran asas bahasa iaitu lisan atau bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa penghantar di sekolah rendah. Murid juga seharusnya mampu menguasai aspek kemahiran mengira. Murid-murid perlu menguasai kemahiran-kemahiran belajar seperti menguruskan maklumat dan membuat laporan, mengumpul nota dan lain-lain berlandaskan kemahiran asas. Memupuk sikap dan tingkah laku yang mulia berpandukan nilai-nilai kemanusiaan universal dan kerohanian yang diterima dan dihargai masyarakat berpandukan prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya, untuk membina sasiah murid yang berpengetahuan, memahami, minat serta peka terhadap manusia dan persekitaran. Membina watak murid yang mengamalkan nilai-nilai budaya murni dalam masyarakat seperti bekerjasama, bergaul, toleransi serta menghormati hak dan kebebasan orang lain. Seterusnya, objektif KBSR juga memupuk minat terhadap aktiviti-aktiviti kesenian dan rekreasi dalam lingkungan budaya nasional. Seterusnya, berupaya memahami serta menikmatinya. Dan akhir sekali, objektif KBSR adalah untuk mengembangkan potensi belajar, daya kepimpinan dan keyakinan diri dalam sebarang aktiviti berfaedah yang diceburi oleh murid-murid. Ayuh kita berkenalan dengan kurikulum standard sekolah rendah atau turut dikenali dengan KSSR. KSSR merupakan satu transformasi pendidikan iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Ianya mula dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada 3 modul iaitu modul asas teras, modul asas tema dan modul asas elektif. Tahap 1 sekolah rendah tertumpu kepada penguasaan 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat, perkembangan sosio-emosi, kerohanian fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Sementara tahap 2 sekolah rendah akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4N, kemahiran asas ICT, perkembangan sosio-emosi, kerohanian fizikal, sikap dan nilai. Ayuh kita lihat perbezaan KBSR dan KKSR. Perbezaan KBSR dan KSSR dapat dilihat dalam 10 aspek. Aspek yang pertama adalah reka bentuk kurikulum. Dalam KBSR, ianya berasaskan 3 bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam sekeliling dan perkembangan diri individu. Manakala KSSR pula berasaskan kepada 6 tunjang utama iaitu komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi serta keterampilan diri. Dari segi reka bentuk, KPSR menekankan pendekatan reka bentuk secara linear, manakala KSSR adalah secara modular. Bahan yang digunakan sewaktu KBSR adalah berasaskan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran yang merangkumi kandungan, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti PDP juga melibatkan buku teks. Manakala KSSR pula menggunakan dokumen standard kurikulum yang berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. KSSR juga menggunakan kaedah buku teks.
Dari segi kandungan, berlakunya perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran dan dari peruntukan masa, berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada mata pelajaran tertentu, khasnya Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Dalam aspek organisasi, kedua-dua kurikulum KBSR dan KSSR membahagikan kepada dua peringkat iaitu tahap yang pertama melibatkan murid tahun 1, 2 dan 3 manakala tahap kedua melibatkan murid tahun 4, 5 dan 6. Bagi KBSR, kedua-dua tahap menekankan mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan mata pelajaran tambahan. Berbeza dengan KSSR, tahap 1 menekankan kepada modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif, manakala tahap 2 menekankan kepada modul komunikasi elektif, modul kerohanian, sikap dan nilai, modul fizika dan estetika, modul sains dan teknologi dan modul kemanusiaan. Aspek yang seterusnya adalah dalam segi bidang elemen yang mana KBSR menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dan KSSR menekankan kreativiti dan inovasi serta keusahawanan teknologi maklumat dan komunikasi ICT secara eksplit. Dalam aspek pedagogi pembelajaran, kedua-dua kurikulum KBSR dan KSSR menekankan kaedah pengajaran yang sama kecuali KSSR menekankan satu lagi kemahiran, itu kemahiran abad ke-21. Okey, pada dasarnya KBSR dan KSSR mengajar pelajar menggunakan kaedah kemahiran berfikir dalam PDP, aplikasi kecerdasan pelbagai dalam PDP, penggunaan teknologi media komunikasi ataupun TMK, pengajaran berasaskan kajian masa hadapan, pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran aseskan diri, pembelajaran misteri dan juga pembelajaran cara belajar. Dalam aspek kaedah pentaksiran, kedua kurikulum menunjukkan perbezaan yang ketara. KBSR menekankan penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif dan pelajar diuji melalui peperiksaan semester dan juga UPSR. Manakala kurikulum standard sekolah rendah menekankan pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran bilik darjah. Mereka menggunakan kaedah pentaksiran kepelbagaian bersifat holistik dan autentik dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. KBSR digubal pada tahun 1993 manakala KSSR mula diperkenalkan pada tahun 2011. Jom kita beralih kepada KBSM, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dan KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Perkembangan kurikulum pendidikan sekolah menengah di Malaysia bermula pada tahun 1989 dengan memperkenalkan kurikulum bersepadu sekolah menengah turut dikenali sebagai KBSM. KBSM dilaksanakan semakan pada tahun 2003 sebelum kurikulum standard sekolah menengah diambil alih pada tahun 2017. Kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM mengamalkan konsep pendidikan integrasi yang mana KBSM menyambung usaha pendidikan KBSR dengan penekanan perkembangan potensi insan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. KBSM mula dilaksanakan sepenuhnya tahun 1989 dan mencapai tahap keberkesanan penuh pada tahun 1993. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM mula diperkenalkan pada tahun 2017 secara berperingkat bermula dengan tingkatan 1. Ianya adalah kesinambungan hasil transformasi pendidikan yang bermula dengan KSSR pada tahun 2011. KSSM dibina berasaskan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, serta sains dan teknologi. 6 tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
pengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif. Ayuh kita lihat perbezaan kurikulum bersepadu sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah menengah. Terdapat 7 perbezaan ketara antara kurikulum bersepadu sekolah menengah dengan kurikulum standard sekolah menengah. Perbezaan yang pertama dapat dilihat dari segi reka bentuk kurikulum. KBSM menekankan kepada 3 bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam sekeliling dan perkembangan diri individu. Manakala kurikulum standard sekolah menengah pula berasaskan 6 tunjang utama iaitu komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan berketerampilan diri. Aspek yang kedua merangkumi dokumen kurikulum yang mana KBSM menggunakan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran seperti isi kandungan, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti PDP dan turut menggunakan buku teks sebagai sumber rujukan. KSSM pula menggunakan dokumen standard kurikulum yang berasaskan standard kandungan, standard pembelajaran. KSSM juga menggunakan buku teks sebagai sumber rujukan. Dalam aspek organisasi, KBSM dan KKSM menggunakan mata pelajaran yang hampir sama yang mana mereka menggunakan mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib, mata pelajaran tambahan dan mata pelajaran elektif. Dalam aspek elemen merentas kurikulum, KBSM menekankan aspek bahasa, sains dan teknologi, maklumat dan komunikasi, kelestarian alam sekitar, nilai murni dan patriotisme. Manakala kurikulum standard sekolah menengah pula menekankan aspek bahasa, sains dan teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi, kelestarian alam sekitar, nilai murni, patriotisme, kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi, dan kelestarian global. Aspek yang kelima adalah dari segi kaedah pedagogi. KBSM mengasaskan pembelajaran berasaskan inkuiri, penyelesaian masalah, pembelajaran konseptual, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berasaskan projek. Manakala KSSM juga menggunakan kaedah yang sama namun menambah kepada pendekatan konstruktivisme dan pendekatan STEM. Aspek seterusnya adalah dari segi penjenamaan semula mata pelajaran yang mana jika dahulu dalam KBSM kita mengamalkan ataupun mengajar menggunakan program literasi TMR dan dijenamakan kepada asas sains komputer dalam KSSM. Subjek kemahiran hidup ditukar kepada reka bentuk dan teknologi. Manakala bagi mata pelajaran elektif teknikal ditukar ganti kepada mata pelajaran elektif ikhtisas. Dan aspek yang terakhir adalah dalam segi pentaksiran. KBSM menekankan pentaksiran sekolah berasaskan sumatif dan formatif, menekankan peperiksaan utama seperti PMR, PT3 dan juga SPM. Manakala KSSM pentaksiran disuratkan dalam DSKP sebagai standard prestasi. Seterusnya, mari kita tengok analisa kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Poin yang pertama adalah menanda aras keupayaan murid dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Setiap murid akan dapat menguasai dengan baik kemahiran literasi dan membaca. Semua murid akan diajar mengikut kurikulum standard yang digubal untuk memenuhi kemahiran berfikir aras tinggi yang telah disahkan oleh Badan Bebas. Kementerian memantau aras pencapaian murid dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan
Yang kedua adalah melancarkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan semakan semula kurikulum standard sekolah rendah KSSR pada 2007. Kurikulum pendidikan perlu disemak untuk memastikan keseimbangan set ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir kreatif, kritis, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan. Standard pembelajaran yang jelas akan dirangka agar murid mengalami kemajuan yang dijangkakan pada Yang ketiga adalah melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun ke 11 tahun bermula pada 6 tahun. Disokong dengan program pengekalan dan yang disasarkan dan latihan vokasional untuk persediaan pekerjaan. Yang mana setiap murid akan meninggalkan alam persekolahan dengan minimum kelayakan SPM atau kelayakan vokasional setara. Perubahan ini menunjukkan kesamarataan peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Murid yang mempunyai risiko tercicir akan dibantu dari pelbagai inisiatif seperti bimbingan pemulihan kaunseling untuk mengekalkan mereka dalam pendidikan. Murid juga akan diberi pilihan mengikuti pelbagai laluan pendidikan berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Contohnya, pilihan dalam memilih aliran sains, aliran agama atau aliran teknik vokasional semasa di tingkatan 4. Seterusnya, yang keempat, memperkasa peluang pendidikan kepada masyarakat orang asli dan murid berkeperluan khas. Murid orang asli, kumpulan minoriti dan murid berkeperluan khas akan menerima bantuan tambahan untuk memastikan mereka menikmati peluang yang sama seperti murid biasa yang lain. Menjelang tahun 2025, mereka akan memasuki sebuah sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatan lengkap untuk mewujudkan persekitaran kondusif dan saling membantu. Maka kurikulum pendidikan khas tahap 2 dilaksanakan. Yang kelima adalah penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. Kurikulum pendidikan khas melibatkan 3 cabang iaitu masalah pembelajaran, masalah penglihatan serta masalah pendengaran yang turut digubal berdasarkan KSSR. Item yang digubal mengikut masalah pembelajaran adalah semua mata pelajaran diubah seperti pendidikan seni kreatif, pendidikan kehidupan dan sebagainya. Manakala masalah penglihatan adalah mata pelajaran ditambah kemahiran asas individu bagi masalah penglihatan. Manakala masalah pendengaran dilengkapkan dengan bahasa isyarat komunikasi. Pengubahsuaian ini bertujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran murid-murid kelainan upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus perubahan pendidikan dan informasi.